Rasulullah sebut orang yang ada kitab ni, dia pegang kitab dapat pahala, dia tengok kitab dapat pahala. Belum buka lagi tengok pegang. Kemudian bila dia selak, lagi dapat pahala selak kitab. Kemudian baca pula, lagi dapat pahala. Dan buat tanda pada kitab tersebut, tanda garis, pensel kena bawa lepas ni, tanda dapat pahala. Jadi itulah besarnya pahala bagi orang yang berkitab. Dan berkitab ni kita tahu berhenti dekat mana. Kalau ada kitab ni, kita lebih tersusun. Kalau tidak, kalau ceramah aja kita tak tahu mana pangkai, mana hujung. Esok ulang balik benda yang sama sebab kita tak ada rujukan. Yang ni insya-Allah cukup tempoh dia kita habis. Ada 40 hadis je, tak banyak. Dalam ni 42 sebenarnya. Ditulis kat luar tu 40, tapi sebenarnya 40 hadis. Kita boleh tengok dalam intisari tu, kandungan tu ada 42 hadis. Jadi inilah hadis-hadis yang meyakinkan kita bahawa adanya kehidupan selepas kematian kita. Jadi kita akan lalui, sebab itu kita belajar bab ni lah. Walaupun kitab semayang tu, bab solat tu Haji bawa kan, tak apa. Yang tu saya rasa ada ustaz yang mengajar kan bab semayang. Ustaz apa? Najmi. Ustaz Najmi ajar kan, tak apa, bagi dia bereskan. Jadi kita guna kitab yang baru ni yang memberi motivasi kepada kita bahawa kita akan lalui tempat ni. Sedar tak sedar tuan-tuan, kita sekarang ni berada dalam fasa yang ketiga kehidupan, ataupun fasa alam yang ketiga. Pertama, kita telah lalui alam roh. Alam roh ni ketika umur kita 120 hari. Tapi kita tak ingat, dalam kandungan ibu kita, kita telah berjanji dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Allah kata, aku adalah Tuhan kamu, maka kamu bersaksilah bahawa aku adalah Tuhan kamu. Maka kita pun jawab, ya wahai Allah, aku bersaksikan engkau adalah Tuhan kami. Kita berjanji dengan Allah ketika umur kita, kandungan kita umur 120 hari. Kalau tengok fasa dalam orang ibu yang mengandung, 40 hari yang pertama tu dipanggil nutfah. 40 yang pertama tu dipanggil nutfah lah, maknanya percampuran benih lelaki dan perempuan. Kemudian 40 yang kedua tu dipanggil alaqah. Alaqah ni segumpal darah. Dia lepas 40 hari yang berikutnya ataupun 80 hari dah bentuk segumpal darah. Masa tu belum ada roh lagi. 80 hari belum ada roh lagi. Kemudian tambah lagi 40 hari, dia jadi 120 hari kandungan tu. 120 hari tu, ketika tu dia panggil murrah. Murrah tu segumpal daging. Mula-mula nutfah, campuran benih lelaki dan perempuan. 40 hari pertama, 40 hari kedua dia jadi alaqah. Alaqah itu adalah segumpal darah. Darah lagi, masih darah. Kemudian 40 hari yang berikutnya, yang ketiga dipanggil murrah. Murrah segumpal daging. Maka segumpal daging itulah kita telah berjanji dengan Allah bahawa Allah adalah Tuhan kita, dan kita bersaksikan bahawa Allah itu Tuhan kita. Lepas itu barulah ditiupkan roh-roh kita ni masuk ke dalam perut ibu kita masing-masing. Itu alam yang pertama yang kita telah lalui, yang kita tak ingat. Baik, alam yang kedua yang kita telah lalui iaitu alam rahim. Selama 9 bulan ibu kita mengandung kita. Alam rahim. Jadi alam rahim ni waktu kita dikandung oleh ibu kita, maka tiba masanya kita pun lahirlah ke dunia. Kita dah lalu. Alam rahim ni berada dalam perut ibu 9 bulan lebih kurang. Dah lalu dah alam yang kedua. Dan sekarang ni kita berada dalam alam yang ketiga. Semua ada 5 alam, semua ada 5 alam. Sekarang kita lalu alam ketiga iaitu alam dunia. Dan alam dunia ni Nabi sebut a'maru ummati ma bai sittin ila sab'in wa aqalluhum man yajazu zalika. Maksud dia, umur umat aku ni, Nabi kata amaru ummati, maknanya umur umat aku ni antara ma bai sittin ila sab'in, antara 60 hingga 70 kan. Dan
jarang-jarang melebihi umur tersebut. Jarang-jarang lebih daripada 70. Ada 80, 90 pun ada. 96 pun ada umur, 100 pun ada. Tapi jarang-jarang. Nabi kata dalam lingkungan itu je. Itulah tempoh kita hidup di dunia. Dan kata-kata kita ni dah ada umur 40 tahun, ada 60 tahun, 50 tahun, dan ada yang dah pergi dah. Dia dah masuk alam yang keempat lah. Kita alhamdulillah masih lagi berada alam yang ketiga ni. Maka teruskanlah mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Baik. Lepas kita lalu alam yang ketiga ni, kita akan meninggal, kita akan mati, kita akan masuk alam yang keempat, iaitu alam barzakh. Dalam Al-Quran sebut barzakhun. Barzakh tu maksudnya dinding. Dinding yang memisahkan dunia dan alam akhirat. Jadi alam kubur tu. Alam kubur tu kita akan transit dulu. Transit di alam kubur, wallahu a'lam berapa lama kita tak tahu. Maka di situlah kita akan duduk. Kalau baik amalan kita, maka kita akan dapat nikmat dalam kubur. Di mana kubur tu dilapangkan oleh Allah dengan seluas-luasnya. Dan dibuka pintu, pintu jalan ke syurga. Masuk haruman bau syurga tu dah masuk dah. Belum syurga lagi, pintu dalam kubur tu ada pintu. Dan kita ditemani oleh amalan-amalan kita. Kalau rajin baca Al-Quran, maka Al-Quran lah yang akan mendampingi diri kita, menemani kita. Dan kubur kita cerah terang benderang. Ini untuk orang-orang yang beramal soleh. Alam kubur tu. Dan kita akan lalui tu. Adapun orang kafir, orang munafik, orang zalim, orang fasik, mereka setempat dalam kubur yang gelap. Dan dibukanya pintu ke neraka, na'udzubillah. Panas neraka tu, bahang tu masuk dalam kubur. Disebut dalam kitab. Ini yang kita takut tuan-tuan. Kerana dia terdiri daripada 4 ataupun 5 golongan tadilah. Golongan kafir, golongan fasik. Yang ini semua orang Islam, tuan-tuan. Ada 5 golongan ni yang Allah hidupkan. Pertama dia panggil golongan kufur. Kufur ni ada 2. Kufur ni engkar. Pertama kufur agama. Kufur agama ini orang-orang kafir lah. Acong, mutu, ini kufur agama. Dia tidak beriman lah. Satu lagi orang Islam, cuma dia engkar. Bila dia engkar, maka dia juga dipanggil orang-orang yang kufur. Kufur ni engkar lah. Itu orang ini, maka dia akan masuk dalam neraka, na'udzubillah. Dan kedua dipanggil orang golongan fasik. Fasik ni orang Islam. Orang Islam ini kita takut. Orang yang mengekal dosa-dosa kecil dipanggil orang fasik. Kita minta doa kita supaya Allah hindarkan sifat fasik ni. Okey. Yang ketiga orang munafik. Yang ini kita takut. Munafik ni orang Islam. Asalnya orang Islam. Oleh kerana dia telah engkar, dia telah Nabi beri 3 petunjuk. Golongan munafik ni bila dia berjanji, dia mungkiri janji. Bila diberi amanah, dia khianat. Bila dia berkata-kata, dia menipu. Ini ciri-ciri orang munafik. Kadang-kadang kita pun ada buat. Kita bertaubatlah kepada Allah. Kerana munafik ini dia setempat dengan orang kafir, na'udzubillah. Allah sebut orang munafik, al-munafiquna wal munafiqat. Wa'adallahu al-munafiqina wal munafiqat wal kuffar, bersama-sama orang kafir, wal kuffar ronari jahannam khalidina fiha. Munafik lelaki dan munafik perempuan dan orang kafir akan tempat tinggal dia di dalam neraka jahannam, na'udzubillah. Khalidina fiha, selama-lamanya. Surah At-Taubah ayat 68. Kalau tuan-tuan ada handphone, buka. Surah At-Taubah ayat 68. Wa'adallahu al-munafiqina wal munafiqat. Allah berjanji, wa'adallahu tu Allah berjanji. Wal kuffar naru jahannam. Maknanya orang munafik lelaki dan perempuan bersama orang kafir, mereka akan duduk dalam neraka jahannam selama-lamanya. Ini kita takut. Kemudian ayat yang berikutnya, ayat 72, Allah sebut juga untuk orang mukmin.
wal mu'minuna wal mu'minat. Surah yang sama, surah At-Taubah juga tapi ayat 72. Wal mu'minina wal mu'minat, wa'adallahu al mu'minina wal mu'minat jannatin tajri min tahtihal anhar. Orang mukmin lelaki dan mukmin perempuan, mereka akan masuk di dalam syurga jannah. Tajri min tahtiha, akan mengalir sungai di bawah, mengalir sungai di bawahnya, dan mereka akan dimasukkan wa masakin tayyibatan fi jannati adn. Mereka akan masuk syurga jannatun adnin dan kekal di dalamnya.